Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairunisa Elmira binti Air Razak daripada kohort PG19 dan ini ialah subjek pengurusan personaliti. Dan tajuk verbatim saya ialah pengurusan stres pekerja iaitu seorang jururawat. Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui kefahaman responden tentang stres di tempat kerja, mengetahui latar belakang pekerjaan beliau dan tekanan yang dihadapi beliau semasa bekerja, kesan dan cara beliau menangani stres. Okey, pengenalan tentang stres. Stres adalah istilah yang merangkumi tekanan, beban, konflik, panik dan hilang daya. Stres juga ialah reaksi tubuh badan terhadap apa jua situasi yang dianggap berbahaya. Menurut Dr. Hans, pengasas kepada teori stres atau tekanan perasaan telah mendefinisikan tekanan itu sebagai suatu reaksi yang tidak spesifik oleh diri seseorang disebabkan oleh sesuatu bebanan yang menimpanya. Menurut Hatta Sidi dan Muhammad Hatta 2005, stres ialah satu tindakan balas minda dan fizikal yang terhasil daripada permintaan atau cabaran mengikut sesuatu keadaan atau tempat. Di sini ialah statistik stres. Seperti yang kita lihat, stres di tempat kerja mengungguli di tempat yang pertama iaitu 69%. Seperti yang kita ketahui lah, stres kebanyakannya berpunca di tempat kerja. Dan yang kedua, sebanyak 17% iaitu daripada perkahwinan atau pasangan. Dan yang ketiga ialah keluarga sebanyak 9%. Dan keempat ialah pengambilan ubat tanpa kawalan sebanyak 5%. Okay, menurut Datuk Aziz Muda, iaitu Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, tahap stres pekerja di Malaysia sangat tinggi iaitu berpunca daripada pelbagai faktor. Antaranya ialah kos sara hidup meningkat, masalah sosial dan sebagainya. Dan katanya juga pada tahun 2017 terdapat 20,000 penjawat awam yang bersara awal setahun disebabkan tekanan di tempat kerja. Angka itu hampir kepada jumlah mereka yang bersara wajib iaitu antara 30,000 hingga 35,000 orang setahun. Manakala, menurut data daripada National Institute of Occupational Safety and Health di Amerika Syarikat, mengatakan bahawa kira-kira 1/3 daripada pekerja mengalami stres di tempat kerja. Permasalahan verbatim ini dijalankan ingin mengetahui keberkesanan seseorang dalam menangani stres di tempat kerja, cara seseorang menangani stres di tempat kerja dan mengetahui punca stres di tempat kerja. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji tentang sejauh mana stres mempengaruhi hidup seseorang. Okey, ini ialah di mana responden bertugas iaitu di Hospital Ampang. Dan tujuan penulisan ini adalah untuk menerangkan tentang stres di tempat kerja iaitu sebagai jururawat. Selain daripada doktor, jururawat juga memainkan peranan yang penting di dalam sektor kesihatan. Dan ini pula serba sedikit tentang latar belakang di mana responden bekerja. Hospital Ampang terletak di Pandan Mewah, Ampang, Selangor dan lokasinya bersepadan dengan Kuala Lumpur dan memberikan alternatif kepada penduduk-penduduk di sekitar Lembah Kelang, terutamanya di kawasan Ampang untuk mendapatkan rawatan di sana. Hospital Ampang juga dibina di bawah rancangan Malaysia ke-7 sebagai projek turnkey di atas tanah yang berkeluasan 10 ekar. Ia mula dibuka secara berperingkat pada April 2006. Hospital ini juga merupakan sebuah pusat rujukan nasional bagi rawatan hematologi dan menawarkan rawatan tertiari hematologi dan sekunder perubatan. Selain itu, Hospital Ampang terdiri daripada satu blok utama 8 tingkat, satu blok asrama jururawat 4 tingkat, satu blok parkir 5 tingkat, 3 blok kuartus kaki tangan. Di mana responden juga menetap di kuartus tersebut. Hospital ini mempunyai 17 ward dengan kapasiti sebanyak 562 katil.
Hospital ini juga merupakan antara hospital yang terawal menggunakan sistem maklumat hospital bersepadu atau Total Hospital Information System. Dan visi Hospital Ampang ialah untuk menjadi hospital yang cemerlang, cekap dan mesra pelanggan. Di mana misi pula ialah menyediakan perkhidmatan yang berkualiti oleh anggota terlatih serta berdisiplin dalam suasana penyayang dan menggunakan teknologi yang sesuai dan berkesan. Jadi antara objektifnya pula ialah memberi perkhidmatan perubatan yang komprehensif, berkualiti dan realistik melalui peningkatan kualiti berterusan, persekitaran sihat dan kerjasama pintar dengan agensi lain dan masyarakat. Okay, di sini terdapat teori tentang stres menurut sarjana barat dan Islam. Baik, semasa perkataan stres belum wujud, ahli pengkaji stres menggunakan perkataan emosi untuk menggambarkan satu keadaan yang tertekan. Dan tokoh-tokoh awal stres terdiri daripada Aristotle pada tahun ke-4, Saint Thomas Aquinas pada abad ke-13 dan Descartes pada abad ke-17. Dan tokoh pengkaji stres barat yang terkenal ialah Hans Selye telah mencipta teori dan model stres yang dinamakan teori sindrom adaptasi AMP yang menegaskan bahawa stres itu ialah satu perubahan yang berlaku kepada diri seseorang sama ada ke atas fizikal atau mental. Menurut Tanner pula, beliau melihat stres dari sudut negatif kerana beliau berpendapat bahawa stres itu menyebabkan seseorang menjadi tidak stabil. Dan Noy dan Smith mendefinisikan stres sebagai sejauh mana tekanan atau paksaan dilakukan ke atas sesuatu. Dan dari segi Islam, Al-Farabi berpendapat bahawa seseorang tidak akan mampu mencapai kesempurnaan dengan sendiri melainkan dengan bantuan orang lain. Fariza 2016 dalam kajiannya telah menerangkan bahawa pengharapan yang tinggi kepada Allah telah berjaya menghilangkan segala kesedihan dan kesusahan yang dialami sebagaimana kisah Nabi Yaqub AS dalam surah Yusuf 86. Ini membuktikan bahawa Allah adalah tempat manusia mengadu segala kelemahan dan kesulitan yang dialami. Kajian kes ini dijalankan secara sesi temu bual dengan seorang jururawat di Hospital Ampang. Kerangka soalan telah dibahagikan kepada 8 aspek dan direkod dalam bentuk verbatim. Temu bual ini dijalankan selama 40 minit dan terdapat 8 aspek temu bual. Ini adalah responden. Beliau telah berkhidmat selama 13 tahun dan bahagian pekerjaan pula ialah di klinik hematologi Hospital Ampang. Dan ini ialah di antara aspek perbincangan. Peranan utama beliau di dalam bahagian ini ialah menjaga bahagian kaunter klinik hematologi. Cabaran utama yang beliau lalui ialah beliau perlu memberikan yang terbaik untuk pesakit dan perlu sentiasa sabar dengan pelbagai keadaan pesakit. Aspek 3, pengalaman stres yang beliau lalui iaitu pesakit cerewet dan kerana agak susah untuk berkomunikasi jika ada pesakit yang tidak memahami bahasa Melayu. Dan faktor-faktor stres yang dihadapi, pesakit datang tidak mengikut temujanji yang ditetapkan dan ianya menyebabkan beliau terpaksa bekerja lebih masa. Selain itu, pada musim COVID ini, beliau juga perlu memakai pakaian perlindungan walaupun ianya bukan full PPE tapi ianya memberikan rasa tidak selesa dan panas, dan itu ialah faktor yang membuatkan beliau rasa sedikit stres. Dan tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat tekanan atau stres dari aspek pekerjaan jururawat. Dan saya sendiri berminat untuk mengetahui tentang cara kaki tangan jururawat menangani stres terutamanya pada musim COVID-19 ini. Dan aspek 5, kesan yang beliau rasai sewaktu mengalami stres.
iaitu penat tubuh badan kerana pekerjaan beliau perlu banyak berdiri. Dan aspek keenam, kesan atau cara beliau menangani stres. Beliau berkata bahawa cara beliau ialah beliau akan pergi membeli belah ataupun membeli belah secara atas talian, dan perkara itu membuatkan beliau berasa gembira dan hilang tekanan. Kesimpulannya, setiap individu berpotensi untuk menghadapi tekanan. Setiap individu juga mempunyai pelbagai sebab yang membuatkan mereka berasa tertekan. Contohnya orang sekeliling, tempat kerja, rakan-rakan dan sebagainya. Terpulang kepada individu tersebut tentang bagaimana hendak mengawal tekanan tersebut. Jika gagal, ianya boleh mendatangkan bahaya. Dan tekanan itu boleh diatasi dengan membentuk kekuatan diri, mental, emosi, rohani dan fizikal. Di mana percaya dan yakinlah bahawa tiada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Terima kasih.